Semuanya memandangkan Ramadan akan datang. Ada seorang sahabat saya, dia kalau tuan-tuan rasa nak buat baca Quran, nak buat tahlil, satu kepala pada Allah panggil dia. Jumpa anak saya, dia tanya, dia pakai buat benda-benda ni, amalan-amalan ni di Mekah. Dan bukan kata di Malaysia tak mustajab doa, makna Mekah tu tempat yang hebat. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak buat, satu kepala pada Allah panggil. Sebab dia akan pergi Mekah. Di Mekah aku tak pergi lah. Dia kata, Ustaz tolong cari sikit. Tak apa, kita bawa pergi lah. Itu kita tanya anak saya, baik, kok orang tanya, boleh tak dapat kalau orang tolong baca doa? Nak main. Dia lagi surah 53 ayat 39 surah An-Najm. Apa nak tengkak aku macam mana? Orang fikir tu sudah lah. Mana ada macam ni yang boleh nak prak macam komputer. Dia mencerai dah mampu kan sekali lah. Kut ada puak-puak kita tak dapat panggil main tengok ni, tanya nama anu lama kan? Ya, saya ustaz. Ustaz berapa kitab tafsir, ustaz tafsir? Tak ada dia cakap. Saya tak mau baca ayat 39 surah An-Najm, surah 53, nota kaki 1706. Tetapi menurut kemurahan Allah Taala, ini tafsir yang berlimpah-limpah rahmatnya, seseorang itu mendapat pahala dan rahmat disebabkan amal usaha orang lain seperti doa, sedekah, haji dan lain-lain. Doa, sedekah, orang mati kita sedekah, ni pahala dan insya-Allah dapat. Kita kata dapat. Siapa yang nak kata tak dapat, ulanglah. Kita tak paksa suruh terima pandangan kita, tapi jangan paksa kami terima pandangan hangpa. Cerita macam tu. Boleh? Macam tu baru fair and square. Yang dia apa pula dah. Itu dah tembok aku keras dulu kan. Tak percaya kan, aku tembok macam Taliban kan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemimpin yang baik, pemimpin yang menegakkan syariat Allah. Saya telah kemukakan dalil kewajipan menegakkan syariat Allah. Saya juga menegakkan dalil bahawasanya syariat Allah sesuai di segala zaman, di segala tempat. Kalau Nabi Musa hidup sezaman dengan Muhammad SAW, dia kena ikut Quran. Nabi Isa akan turun semula ke alam dunia, dia masih hidup, belum wafat. Dia akan melaksana dan mengembang dan meneruskan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dia pun tak ikut Injil. Takkan tak ikut lagi dengan dalil. Yang ketiga, pemimpin yang amanah. Ini selalu dah kita bahas. Pemimpin mesti dari kalangan orang yang boleh dipercayai. Nampak? Pemimpin jangan mengambil kesempatan dengan kedudukan mereka. Bila pemimpin tak amanah, tuan-tuan, lingkup negara. Sebab tu saya kata tadi, bila seorang pemimpin itu baik, dia beramal dengan amalan yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia buat banyak amal kebajikan dengan kuasa yang dia miliki. Dia dapat pahala lah pemimpin ni. Dapat pahala. Kita menyokong dia, dapatlah pahala. Dapat. Contoh di negeri Kedah. Sebelum ini, kerajaan sebelum ini tak pernah pun melaksanakan skim untuk membantu keluarga yang ditimpa musibah, yakni kematian. Mati ni satu kepastian. Tak boleh elak. Kita buat hasil-hasil yang kita pungut di negeri Kedah. Dah 5 tahun kita laksanakan skim kafalah RM500. Lebih nak ada kan? 1,000. Ikut kemampuan masing-masing. Kafalah dah 5 tahun Pak Haji Wahab 4 juta dibelanjakan pada 15 kawasan parlimen. Karena ada 15 parlimen. Baiklah amalannya. Hasil lebihan kerajaan dipulangkan kepada rakyat. Baiklah. Pemimpin itu dapat pahala. Yang undi dah. Fikir yang itu. Nampak? Tapi syarat kena mati dulu. Oi, tak mati dia main minta mau tu bodoh. Dah kata saya tak lagi nak mati dah. Baik dulu kok boleh kena senang kan lagi kat tarik. Enak. Tu cerita dia. Tu contoh. Lagi menjadi bulan pindah, orang hafal Quran diberi imbuhan. Baik dah amalan ni. Bukan Cina tu, Islam tu lah, Malik tu. Sebab dia ada antara exco yang memainkan peranan, memberi pandangan. Amalan baik atau tidak? Menghargai
orang yang hafaz Quran. Nampak tuan? Anak beranak kecil 200 kali. Kira sebelum ni pernah dapat. Aku pun nak pindah main sini, nak bagi aku bini aku mana dah. Lama orang tak pernah rehat. Tak ada orang lain. Cari bangun ni, cuy. Dah kena aku. Tak ingat tu. Buka cawangan. Pada Ustaz Syariful seimbangnya, dia takut ini. Tuan-tuan, saya tak nikah 2 kali. Aku tak takut bini aku. Cuma dia tak takutkan aku. Cerita tentang bilangan tu. Pemimpin mesti amanah. Kita baca An-Nisa 58. Tuntutan amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan perintahkan kita menyerahkan satu tanggungjawab, satu jawatan kepada ahlinya. Ahlinya orang yang boleh dipercayai, boleh diharap. Bukan kaki kelentong, bukan kaki solat, cukup amanah. Nabi bersabda, ahli Bukhari dan Muslim, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis Bukhari Muslim. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Bila pemimpin negara khianat, hancur dah negara. Beli barang-barang, beli kapal Islam, dah tak Islam lah. Jadi orang panggil kapal timbul. Bentuk kedakwah komisen pula, contoh. Ini bermula beli senjata apa pula? Pak dia kiam. Nabi kata, bila kita silap pilih pemimpin khianat, tunggulah. Kalau bukan orang yang amanah, tunggulah saat kehancuran. Negara pun akan hancur. Lepas tu tuan-tuan, ada Profesor Mahmud Yunus dari sini tafsir. Tak ada orang. Apa dah pegang tafsir Profesor Mahmud Yunus? Tak ada. Balik tengok diri, muka surat 135, surah keempat, ayat pun 135. Kebetulan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Apa maksudnya? Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak kepada keadilan. Cuba buka tafsir Profesor Mahmud Yunus. Apa dia maksud? Jadikanlah diri kamu penegak kepada keadilan. Apabila rakyat membiarkan kezaliman berleluasa, tidak menentang kezaliman pemimpin, negara akan hancur. Sebab tu dia keluar kata-kata hanjebat. Profesor Mahmud Yunus pun dia quote kata-kata hanjebat. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Dia sembah ni bukan menunjukkan raja yang tak faham lah. Raja yang adil, dia suruh buat, kita buat. Tapi kalau orang zalim, kami lawan. Lawan pemimpin yang zalim tak sia-sia. Adalah jihad yang paling utama. Kalau mati, kalau kita tegur dia, hang jangan buat ni, hang buat ni, dia bunuh kita, kita akan duduk dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi kalau tak mau ditegur, kalau mati, kita duduk dengan Hamzah Dolman. Kalau tanya, nak duduk masih dia nak duduk. Penakut nak kata pemimpin ni zalim. Sayyidus syuhada Hamzah Umar rajulun qama ila imam jahil fa'amarahu bana'ahu faqatalahu. Status hadis ini hadis hasan, hadis baik, bukan baik, hadis hasan, bukan hasan lagi. Faham. Penghulu segala syuhada adalah Sayyidina Hamzah. Kemudian lelaki, dia sebut lelaki. Orang lelaki lah buat dia ni. Lelaki yang bangun kemudian dia pergi kepada pemimpin yang zalim. Dia menyuruh dan melarang, lalu dia dibunuh. Orang ni dia akan bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah. Sebab bila rakyat membiarkan kezaliman pemimpin berterusan, An-Nisa 135, negara akan hancur. Hancur lah tuan-tuan. Dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mengambil kesempatan membenakan kekayaan sendiri untuk keluarga, untuk kroni. Wah. Lepas tu yang ketiga, pemimpin yang amanah.
lepas tu tuan nilai lah. Buat keputusan tepat kerana kita akan bertanggungjawab di hari akhirat. Yang keempat, adil. Kita sebut selalulah soal adil ni. Adil ni contoh terbaik di antaranya kisah Sayyidina Ali ketika dia kehilangan baju besi. Dia menuduh atau mendakwa Yahudi yang mencuri. Yahudi dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni dihadapkan ke mahkamah kedua-dua mereka. Hakim orang Arab, Islam, Syuraih namanya. Ali, Arab, Islam dan Khalifah. Yang didakwa Yahudi, bukan Islam. Syuraih tanya Ali, wahai Ali, apakah bukti baju besi ini milik kamu? Aku tak ada bukti, tapi aku tengok macam aku punya. Tengok macam aku tak main, kata hakim. Sebab apa? Islam mengajar kita, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 111. Katakanlah siapa orang yang mendakwa atau pendakwa raya, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti dan keterangan kamu. Sayyidina Ali, Khalifah, tak ada bukti, gagal membawa bukti, kes buat. Si Yahudi diputuskan oleh mahkamah tidak bersalah. Anda tahu apa berlaku? Si Yahudi di luar mahkamah mengucap 2 kalimat syahadah kerana keadilan Islam. Dia kaget. Tak kaget? Bahasa Indonesia. Dia pun kagum. Macam mana seorang khalifah boleh kalah? Pasal apa? Kalau khalifah di Malaysia mesti menang. Yang tu dia tak kata, aku kata. Tak boleh apa yang mengaku. Sayyidina Ali yang mengakui sebenarnya memang apa ni, baju ni jatuh pada kuda, tercicir, aku balas. Jadi kata ambillah baju ni aku ada. Dia mengucap 2 kalimat syahadah kerana keadilan Islam. Kemudian dengan baju besi itu tuan-tuan, dia turun ke medan peperangan, dia gugur sebagai syuhada. Allahu Akbar. Kenapa seorang Yahudi akhirnya mati sebagai syuhada? Karena keadilan Islam. Sebab itu pemimpin yang baik adil. Ayatnya An-Nisa 58 juga, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Dan apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah seadil-adil. Kita nak turun daripada khatib, nak turun daripada mimbar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat Quran surah An-Nahl ayat 90. Dan turun daripada mimbar, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya berlaku adil. Tadi kita bacalah ayat Mumtahanah ayat 8. Allah suka kita berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita dan tidak menghalau kita keluar dari kampung halaman kita. Karena Allah suka pada orang yang berlaku adil. Faham? Adil adalah sifat pemimpin. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Tak kira kumpulan mana, dari golongan mana, tapi kamu rakyat kami, kamu perlu bantuan. Orang India perlu 5,000, kita bagi 5,000. Orang Melayu dia tak perlu 50,000 dia bagi 1,000. Itu adil. Tapi kalau bagi 5,000 ke orang yang perlu 1,000 kerana dia Melayu, itu asabiah. Asabiah ni siapa boleh jawab? Saya bayar RM1. Ajaran pada siapa asabiah? 1 saat dia sekarang balik. Dia nak jawab, aku tengok dia tak ada dia. Dah lah, aku tak ada duit. Asabiah ajaran Bani Israel. Apa bukti? Bani Israel tak boleh terima Nabi Muhammad kerana dia datang daripada Bani Ismail. Betul tak? Semua rasul daripada Bani Israel, cukup ramai. Nabi semua daripada Bani Israel, daripada Bani Ismail orang. Nabi Ismail AS, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak diterima Muhammad bukan daripada puak kami. Kami mau Nabi akhir zaman mesti dari Bani Israel. Hari ini Melayu sudah terima pakai fahaman. Ini tentu fahaman asabiah. Oh, Melayu perlu 1,000 bagi 5,000. India dia perlu 5,000 bagi 1,000. Itu zalim namanya. Sebab tu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil.
Jangan kira apa bangsa, apa agama. Apa dalil? Kita perlu berlaku adil pada semua. Dalil dia ayat 8 surah Al-Ma'idah. Tak kau lagi menjadi tanggungjawab. Dia buat dulu. Buat dia cek-cek lagi. Aku duduk dalam tak pakai. Wala yajrimannakum syana'anu qawmi ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Ayat ni lah tuan. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Faham? Pemimpin yang baik, pemimpinnya adil. Hang tak sokong aku tak apa, tapi hang layan. Siapa? Hang bayar cukai. Bila tengok kata ustaz ada rotek lah. Tuan-tuan ada rumah ada astro lah. Cuba tengok bil astro, ada tak cukai kerajaan? Makan di hotel, ada tak cukai kerajaan? Lepas ni letak dia, mereka kekal dari kerajaan sekutuan. Mereka akan laksana GST. Tahu apa GST? Gasak sampai tonggit. Goods Service Tax. Semua ada kan? Ada cukai. Apa tunggulah. Ada buat tak sekali tak mau nak turunkan harga minyak, tak mau. Pendidikan percuma, tak mau. Nak hapuskan tol berpengkat-pengkat, tak mau. Dia kata ni tak guna tol. Loh, punya tak sekali ni. Apa nama kau pergi Chennai tu? Tepung tu dia masuk tol pun tak. Dia masuk tak? Kalau main pada seberang ni mat yang macam dia kenal kan dia. Buat tak cerdik sangat ni. Orang tak tidak. Kami tak punya tol, kami tak perlu. Dia buat tak cerdik. Apa rumah kau pergi Chennai yang ada sekeping seringgit lah, seringgit berapa? Seringgit dua. Apa 3 kupang banyak, apa macam 3 kupang? Apa ketenyeh nyeri lah. Sak hidung boleh lah. Punya tak cerdik. Orang nak bagi macam-macam tawaran, tak mau. Ada kereta turun. Dia kena macam mana nak menurunkan atas. Aku kira nak beli, tak jadi. Tunggu dulu. Izora lah 80,000, akan jadi 60,000 kan. Izora yang baru tu lah, yang CFE tu, tebu. Adalah korporat ni, dia nak beli kereta kat saya, nak beli 50,000. Dia buka, tu aku dah fikir nak beli Ferrari ke. Kalau Ferrari boleh sampai cepat sikit. Dalam masuk balik. Porsche kan, tengok lah. Dan tunggulah lepas dah raya. Lepas 5 ni kita tengok lagi. Tak mau pendidikan semua kan. Keluar benda yang satu sampai universiti free. Awak inilah pemimpin yang baik. Walaupun kamu bukan penyokong kami, tapi kamu tetap rakyat kami janji di tempat. Tiada yang tercicir, tiada yang terpinggir. Yang ini di Perak, slogan ni Mamu Zamri kan. Buat leceh dia Mamu Zamri. Orang ini mereka. Itu dia ceramah kita malam ni, ceramah khas Pilihan Raya umum ke-13. Bulan 4 tak tu beli mai. Nah, saya tak mai, dia waktu tu tak boleh pergi. Kena keluar awal, seksa, kena bawa ni balik kat sana, Allah letih. Nanti dah tengok kalau ada rezeki sambil helikopter. Boleh landing kat atas ni. Kan? Tak boleh landing, saya terjun dengan banyak terjun. Tengok nasib lah, sangkut macam pokok-pokok. Yang kelima, pemimpin yang tidak menipu rakyat. Kesian juga pemimpin negara kita tak diberi nasihat. Hukum menipu rakyat ni haram sudah. Aku selalu buatlah muka warak peluang ketici. Belakang rakyat anduk tipu. Masuk mata. Bukan dalam peluang kerajaan je lah. Tuan nasihat 25% pada misal mungkin Jason King. Yang misal aku tak kata, nanti dia kata. Dia balik lah.
Lari balik mengenai aku buat saya. Ma min 'abdin yastar'i illa ra'iyatan yawma yamut wa huwa qasyun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihi jannah. Takala ta'timu hadis Bukhari Muslim. Tidaklah seorang hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk mengurus rakyat. Pemimpin ni dia memikul amanah sebenarnya. Dia kena tengok kebajikan rakyat apa yang dia buat. Kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat, melainkan haram syurga. Hadis Bukhari Muslim, bukan hadis salah-salah. Kod Abu Dawud, Abu Dawud tak tentu sahih, Bukhari Muslim tak sahih. Kalau Bukhari Muslim pun tak sahih, aman, yang ni sahih. Yang keenam, pemimpin yang tidak membazir harta benda rakyat. Ayat Quran Al-Isra 27. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya seorang yang membazir itu adalah teman kepada syaitan. Adakah itu semata-mata? Tidak. Nabi bersabda, hadis Muslim juga, inna rijal yatakhawwamuna fi manillah bi ghairi haqq falahumna yaumil qiyamah. Orang-orang yang menggunakan harta benda negara, yakni harta rakyat, tidak kena pada tempat, melainkan tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam. So, mubazir tak boleh guna, tapi untuk manfaat kepentingan rakyat. Nampak? Rakyat ni tuan-tuan, apa bangsa dan agama sekalipun, yang penting apa dia? Keperluan asas umat manusia, makan, minum, pakaian. Ini memang kita tak ambil. Orang India, orang Cina, orang Melayu makan, minum penting, pakaian, pendidikan. Sebab tu kalau kerajaan dia boleh bagi percuma pendidikan, memang dia cukup cantik. Lagi apa? Perubatan percuma. Rumah mampu milik. Jadi bila kita buat sebagai contoh, lelaki juga. Tuan-tuan pergi di Kuala Lumpur sampai hari ni ada rumah bilik satu yang ni tidur. Pak mak tidur tentu, anak jantan tidur tentu, anak perempuan tidur. Pak mak nak projek bersama. Boleh balik nak tu. Kan? Kelantan memperkenalkan 3 bilik. Satu untuk ibu bapa, satu untuk anak perempuan, satu untuk anak lelaki. Adik-adik mai kakak siam. Lepas tu belah balik. Kalau tidak orang ni. Bagaimana? Beli orang melekeh tadi. Kita dengar ayat apa? Ayat 10 dan 11. Siapa-siapa ada sifat ni tak wajib dipatuhi. Ingat semua ada tu. Islam ni lengkap. Allah berfirman, saya belum pernah baca lagi di sini. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Dan janganlah kamu patuh setiap orang yang suka bersumpah lagi celak. Cakap-cakap sikit sumpah, cakap-cakap sikit sumpah. Demi Allah, saya tidak kenal siapa Atan Tuya. Contohnya, 2 kali di Paris sekali, Singapura sekali. Siapa beritahu? Menyang pada seorang yang beritahu. Dia mendatang, Abdul Razak Baginda beritahu kat dia. Sumpah pula, saya diriwat kali 8 lupa laporan. Kalau tak panggil tuan nak buka nanti nak kena lewat. Dia motor tergari lah sikit buka. Ni bukan kena lewat, lintik lah. Aduh. Celah kena bercelah tu pak dia kata tak kena lewat. Ini konspirasi jahat. Ni habis. Kita baca ayat Al-Baqarah 72, tapi jangan sombong. Kalau tak ada ayat Quran yang berlawanan pula, bukan benda Allah berfirman, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Al-Baqarah 72. Allah akan mendedahkan apa yang kamu sembunyikan. Lama ni orang tak tahu apa cerita sebenar. Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia buat pengakuan. Macam ni lah ada musuh siapa bagi IC. Tuan-tuan mengaku. Saya membagi IC itu 800,000 lebih.
Banyak kat orang Sulu. Ini bila berlaku pertumpahan darah, bila ada tu duk pisalah di SAI kan? Apa yang berlaku dalam negara semua menyalahkan dia. Apa duk tahu apa tunggu depan katuk macam aku baru kita tengok dapat tu katuk ada ini kan? Sampai Malaysia kalah dengan Arab Saudi 4-1 kerana di SAI. Semua ada salahnya. Tuhan gerakkan dia buat pengakuan. Siapa bukan semua? Bawa pula dia kata sebenarnya ini konspirasi jahat. Ini yang penting. Jangan duduk sumpah. Itu suka tuan. Sumpah jangan jadi mainan di lidah. Takut dia akan jadi. Yang kedua, hamazil, suka pelekeh, suka celah orang, memburuk-burukkan. Negeri ni tak pandai perintah, negeri ni tak pandai perintah, semua tak pandai perintah. Orang bagi macam-macam. Yang pada dapat beri tu dia ikut kita. Kita ada skim kepala, masuk universiti bagi 1,000. Kalau di Kedah nama 400, kalau diploma 200, ijazah 400, kalau di Selangor 1,000, kematian di Selangor 200, di sini 1,000, Kedah 500, ikut kemampuan. Iklan tak ada. Oh tak boleh jadi. Kita pun kena beri 1, beri 2. Apa ni nak bagi magrum. Magrum berang. Kan? Orang buat semua apa ceplok. Betul tak? Tak usah duk lekeh orang. Itu duk mendabi dalam TV itu yang kebetulan. Hanya kami saja yang mampu mentadbir negara dengan baik. Siapa yakin dengan cakap-cakap tu syirik. Ayat 97, 98, surah 26 Asy-Syu'ara. Kajian Pakatan Raya aku jangan cakap nada tu. Kita bukan Tuhan. Jangan kita menyamakan kita seperti Tuhan. Kami akan memastikan kami akan berusaha. Perkataannya tu. Kami akan berusaha sedaya upaya supaya kehidupan rakyat lebih sejahtera. Itu baru kataan kita. Kalau tidak, kita cakap seolah macam kita Tuhan. Orang percaya kat kita, kita pun syirik dengan Allah. Yang percaya kat kita pun syirik dengan Allah. 97, 98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin. Di hari akhirat ada dua manusia ni dia pada tegak. Sumpah demi Allah, sewaktu kami hidup di dunia, kami memang sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa jadi sesat? Karena kami menyamakan kamu seperti Tuhan semesta alam. Kami yakin kalau kamu yang boleh jamin rezeki kami. Kalau orang lain minta huru-hara makan ubi kayu, Kedah Pakatan Raya minta mantul bawa tengok pada aku, kuih macam wahid sate. Tak cukup makan. Aku siapa perintah pun aku yakin lagi rezeki aku belum disempurnakan oleh Allah, aku tak akan lagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, lan tamus nafsun hatta tastamila rizqaha wa ajalaha. Sahih Ibnu Hibban. Lagi rezeki kita belum disempurnakan oleh Allah. Ada. Kita akan terus hidup. Tengok, pergi General Hospital. Ada tak orang nak bilik ICU tak mati-mati? Tuan pula kaya. Cucu dia bila kan padam orang tua. Nak sama dia. 3 bulan dah tak boleh cakap tapi boleh hidup lagi. Rezeki yang belum disempurnakan oleh Allah. Ni hadis. Bukan kerajaan yang menjamin rezeki kita. Orang ini minta kalau ada bimbang. Cuba tengok tentang Rusia. Masjid di Rusia tengok TV cantik kan? Apa perintah sana? Kerajaan kita. Dia pun buat masjid. Hidup masjid mbak. Kita buat masjid, buat jalan raya. Weh, babi nak keluar hutan boleh buat jalan dia ni. Apa yang tengok penceramah belah Kedah. Orang kita pergi dengar ceramah mereka sandar kat tiang TNB ni, jangan tersandar kat tiang TNB. Itu kerajaan kami buat. Lama aku dengar aku nak muntah. Dunia tak sedih kan. Dia ambil duit beri apa? Ni beri ni parti kami nanti. Allah bapa hamba. Rakyat ni weh, rakyat cukai hamba tu tanggungjawab hamba. Bukan ada politik pakcik. Kan lebih kurang macam tu lah. Pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak membazir, akhir sekali yang ditunjuk.
pemimpin yang tegas. Macam mana tegas? Tegas terhadap siapa? Tegas terhadap semua. Bukan terhadap